Okey. Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita sambung lagi kita punya kuliah. So untuk hari ni kita punya fokus adalah subtopik yang terakhir untuk topik 2 ni. Dia adalah application of differential equation. So kita dah tahu sebelum ni macam mana kita nak selesaikan separable variable ataupun separate the variable. Yang kedua, kita belajar macam mana nak selesaikan first order linear differential equation dengan step-step dia tu. So ada crucial part yang kita kena tengok dan sebagainya lah. Okay, untuk hari ni kita nak gunakan kedua-dua method tadi dalam application. Okay, kita go through sekejap nota kita So kita tengok. Yang pertama kita ada population growth model. Yang kedua kita ada, tadi example Yang kedua kita ada radioactive decay. Yang ketiga kita ada Newton law of cooling. Dan yang keempat electric circuit. So sebenarnya kita hanya ada 4 jenis saja. Ni dah example dah. Ada 4 jenis saja untuk application. Satu population growth. Yang kedua adalah radioactive decay. Yang ketiga Coulom's law. Dan yang keempat adalah electric circuit. Growth, decay dengan Coulom's law, ketiga-tiga ni akan pakai separable variable. Dan yang keempat kita akan pakai first order linear. So jadi kita tengoklah Okay, so boleh kita start? Boleh ke? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh. So kita tengok dulu. Yang pertama adalah population growth. Tukar color pen jap. Okay, population growth. Ni yang pertama A dia ada population growth. Boleh bacalah sikit kat sini, dia cakap the simplest growth model has a constant relative growth rate dan sebagainya lah. Dan dia cakap ada perkataan penting kat sini, the rate of change in proportion is proportional to the population. The rate of change is proportional to the population. So kita tengok kat sini. Kalau ikutkan simbol proportional adalah dy over dt. Ada gambar ikan ni kan? K, bukan K. Dia ada y dulu. Awak dah belajar dekat sekolah menengah dulu. Dy over dt proportional to y. Dan bila nak jadikan equal, kita kena letak satu constant kat sini, which is k, a dan sebagainya lah. Okay, so dia cakap kat sini, since k is a constant, this can be immediately separated and integrated dan jadi bentuk macam ni. Boleh? Dia dah balik kepada cara kita nak solvekan separable variable. Kalau perasan kat sini lah, y kita akan tarik pergi sebelah kiri, so jadi dy over y. Lepas tu k kita staykan kat situ sebagai satu constant. Lepas tu letak dekat dt, integrate both side. Kita pun, kalau kita perasan kat sini, dia ada integrate 1 over y dapat ln. Integrate k dapat k with respect to t plus c. Kalau perasan kat sini, kita nak jadikan y sebagai subjek tapi kita ada ln y. Kita exponent both side dapat bentuk macam ni. Cuma cikgu nak ingatkan, kena hati-hati sikit part ni. Exponent kt plus c. Boleh? Exponent kt plus c. Ada orang dia buat macam ni. Y sama dengan exponent kt plus c kat bawah. Macam salah lah. Ni salah. Cara yang salah lah. So yang sepatutnya, bila exponent both side, kita akan jadikan kt plus c ni sebagai power. Boleh? Okay. Once dia dah jadi power, so kita kena pecahkan lah ikut indices punya properties ataupun punya rule. So bila tambah dia akan jadi darab. So exponent c, cikgu ingatkan sekali lagi, dia adalah arbitrary constant. Arbitrary constant ni, dia boleh ubah ikut suka hati kita dan ikut kesesuaian. Contohlah, exponent c adalah constant. Exponent sendiri tu constant. C juga constant. So exponent dengan exponent to the power of c, kita jadikan sebagai a. Boleh, kita ada constant barulah dan penulisannya akan nampak lagi proper lah instead of pakai exponent c. Okay, setakat ni jelas kelas? Sebelum masuk kita masuk example. Jelas cikgu.
Boleh So kita ada sedikit separable kat situ. Kita integrate both side. Basically tu adalah method untuk separate the variable lah. Okay, kita tengok example sekejap. Boleh baca dulu. Okay, kita tengok In a particular bacterial culture, the rate of increase of bacteria is proportional to the number of bacteria. Okay, rate of increase, kita boleh ambil benda ni The rate of increase of bacteria is proportional to the number of bacteria. Dia ada dah bagi tahu kat sini, N adalah number of bacteria. So, at the time T, hours after the experiment. Okay. Dia ceritalah kat sini. Given the number of bacteria at the beginning is 10 to the power of 6, but after 1 hour, dia jadi 10 to the power of 9. Yang pertama, dia akan minta the number of bacteria after 5 hours. Lepas tu, dia minta the time taken for the number of bacteria to be 3 times the original. Okay, so ni soalan dia lah. Kita cuba faham dulu ni adalah situation dia. So yang pertama, kita ambil ayat yang pertama dia ni dulu, the rate of increase. So the rate of increase dia adalah dN over dt. Bila rate ni dia akan over t lah, is proportional to the number of bacteria. Okay, daripada sini kita boleh ubah dia jadi dN over dt is equal to kn. Andai kata tak suka guna k, nak guna s, nak guna apa-apa constant lain yang bersesuaian, tak ada isu Okay, so kita ceritakanlah sikit kat sini Let n be the number of bacteria at time t. T kat sini dalam hour. Okay, so sebelum kita proceed mencari the number of bacteria after 5 hours, nak cari yang B ni, nak the time taken, so elok kita jadikan dN over dt ataupun kita solve differential equation yang kita ada kat sini. Differential equation kita ada kat sini, jadikan dia N sebagai subjek dulu. Okay, so kita mulakanlah. So dN over N, separate the variable, K tinggal kat sana. So dt. Boleh? Yang ni kita integrate both side. Kita akan dapat ln N is equal to exponent pula. Kita akan dapat KT saja. KT plus C. Boleh? Okay, now kita ambil jawapan kita kat sini. Kita exponentkan both side. So exponent ln N is equal to exponent KT plus C. Ingat dia jadi power. So exponent dengan ln habis, dia akan tinggal N. Exponent KT times dengan exponent C, which is kita boleh tulis sebagai N not exponent KT. Boleh? Cikgu tulis balik kat sini. Jawapan dia after kita solve kan, tapi masih dalam general solution, N not exponent KT. So cikgu ambil N not ni sebagai first ataupun initial nilai dia nanti. Okay, kita ambil balik soalan dia. Dia cakap, given that the number of bacteria at the beginning is 10 to the power of 6. But after 1 hour, it's become 10 to the power of 9. Okay, so kat sini kita tengok bila beginning maksudnya T dia sama dengan kosong. Boleh? N sama dengan 10 to the power of 6. When T is equal to 1 dalam hour, N is equal to 10 to the power of 9. Kita pun masukkan untuk cari dua nilai ni. Kita ada dua constant, kita ada N dengan K. So, bila ada dua condition, should be kita akan dapat K dengan N naught lah. Okay, so cikgu pakai yang pertama dulu Cikgu pakai yang pertama dulu. Cikgu pakai yang pertama dulu. This one is the first initial condition dia ataupun condition pertama dia. When T is equal to 0, N is equal to 10 to the power of 6. So 10 to the power of 6 N naught exponent K times 0, which is sini akan dapat exponent 0 lah. Exponent 0 dapat 1,
kita dapat tahu n0 is equal to 10 to the power of 6. Dan kita boleh tulis balik n is equal to 10 to the power of 6. Dah ganti dah sebab kita dah dapat n0. Lepas tu eksponen kt. Daripada sini kita pakai second condition pula. Ni second condition kita. Second condition kita T1 n is equal to 10 to the power of 9. So 10 to the power of 9. Ni 10 Sekejap. Padam sekejap. This is 10 to the power of 9 equal to 10 to the power of 6 eksponen k times 1 ataupun eksponen k lah. Okey, dah. Yang ni kita alih sebelah, dia akan jadi 10 kuasa 3 eksponen k. So macam mana nak dapat nilai k? Kita akan lonkan both side. So lon both side, sini akan dapat ln e k. Sini akan dapat ln 10 3. Boleh? So k akan pergi depan, dapat k kat sini. Sini akan jadi 3 ln 10. Nak tinggalkan 10 kat atas pun tak ada masalah lagi. Okey, dah kita dah dapat k. Means that kita punya n is equal to 10 kuasa 6 eksponen k kita 3 ln 10 t. Boleh? Okey. So cikgu bawa ke bawah lah. Gunakan tulisan cikgu besar. So cikgu bawa ke bawah. Okey, so sekarang barulah kita nak menjawab soalan A dan B. Sekejap. Alright. Soalan A. Apa dia tanya? Sebelum tu cikgu bawa balik n is equal to 10 to the power of 6 eksponen 3 ln 10 t. Boleh? Okey, so A soalan dia tanya the number of bacteria after 5 hours. The number of bacteria after 5 hours. So T is equal to 5 and tak tahu. Boleh? Dalam erti kata lain, boleh masukkan je 10 to the power of 6 eksponen 3 ln 10 timeskan dengan 5. So automatik boleh dapat jawapan lah. So apa yang kita dapat jawapan kat sini adalah 10 to the power of 21. Boleh double check nanti jawapan dia. Okey. So sini cuba betulkan sikit, takut kita terdarab dengan 10. Dia sebenarnya 3 ln 10 darab 5. Boleh? Okey, setakat ni boleh follow kelas? Boleh cikgu. Boleh? So kita tengok soalan kedua. The time taken for the number of bacteria to be 3 times the original. So 3 times the original, dia nak time pula kan, terbalik. So kita ada n dia sama juga 3 times the original. Boleh? 3 times the original. Lepas tu t tak tahu. Sebab dia nak times kan. Okay, so kita terbalikkan lah. Kerja kita 3 darab 10 kuasa 6 sama juga dengan 10 kuasa 6 eksponen 3 ln 10 times t tak tahu. Okey, yang ni dibahagi kat sebelah tinggal 3. Boleh? Sini eksponen 3 ln 10 t. So macam mana nak selesaikan? Kita akan lonkan both side. Dia akan jadi ln 3 kat sini. Sini akan tinggal 3 ln 10 t. Boleh? Okay, so kita bahagikan lah. T akan dapat ln 3 divide by 3 ln 10. Tengok berapa jawapan dia? Boleh seorang dapatkan jawapan dia? Cuba tekan calculator tengok apa dapat. Ln 3 over 3 ln 10. Boleh dapatkan jawapan dia? 0.1590. Okay, good. 0.159. Dah cukup lah kan? Dah. Boleh? So soalan dia lebih kurang macam tu je sebenarnya. Apa yang kita fokus kat sini, penukaran daripada statement pertama, the rate of
growth ataupun increasing, lepas tu jadi dalam bentuk differential equation, selesaikan by using separable variable, dapatkan dalam general solution ada 2 unknown, ada 2 condition, lepas tu dah settle yang tu, dah dapat nilai K, dah dapat N naught, kita akan menjawab soalan A dan soalan B biasanya dengan mudah lah sebab kita dah cukup maklumat. Okey, boleh follow untuk setakat ni untuk population growth? Boleh cikgu. Boleh eh? Okey, so kita tengok yang seterusnya, radioactive decay. Radioactive decay. So dalam arti kata decay tu sendiri, rasanya korang familiar dengan decay ni kalau korang ambil fizik kan? Betul lah ambil fizik. Ambil cikgu. Ya, bila ambil fizik, perkataan decay dengan kat kimia pun kalau tak silap cikgu ada perkataan decay ni. Apa maksud decay tu? Apa maksud decay tu? Lupus. Mengurai. Itu adalah yang the best jawapan lah. Penguraian radioaktif kan. So senang cerita, mass of the radioactive asalnya ada 100%, after decay dia akan makin kurang. Senang cerita, instead of dia bertambah, tadi population growth dia akan bertambah. Tapi kalau untuk case decay dia akan berkurang. So dalam kepala kita bila berkurang ada negatif simbol lah. Okay, so kita tengok kat sini cerita pasal prehistoric fossil and ancient artifact dan sebagainya, dia consider sebagai C dalam bracket T. Yang ni cikgu tak akan ambil pot sangat sebab kadang-kadang dalam soalan tak semestinya dia pakai C. Boleh? Ceritanya sebab decay mungkin nak pakai D tak boleh dah. Dia pakai C sebagai radioaktif punya perkara lah. So C ke, apa ke, N ke, A ke, tu adalah kita punya statement ataupun soalan punya statement. So point kita kat sini adalah perkataan decay, perkataan decreasing. That the decreasing rate is proportional to the decay. So kita tengoklah, bila sebut pasal proportionality ni, dia akan jadi macam ni. Instead of positive, dia akan jadi negatif. DC over DT, negatif KC. Boleh? So kalau kita tengoklah, dia lebih kurang sama dengan growth. Beza dia ada negatif sahaja. Okay. So proses yang sama separate the variable. Yang K tinggal sebelah kiri kanan. Lepas tu DC over C akan jadi ln nanti. Negatif K. Bila kita integrate dapat negatif KT plus C. Exponent both side. Hilanglah ln sebelah kiri ni. Tinggal exponent. Power dia negatif K. T plus C. So exponent C boleh tukar jadi A. Alright. Exponent C dah boleh tukar jadi A. Yang kita dapat ni adalah general solution. So perkara yang samalah kita akan pakai untuk soalan seterusnya. Alright. So kita tengok example kedua. Boleh ke? Boleh follow ke? Boleh cikgu. Okay. Okay. So kita teruskan Okay. Perkataan pertama dalam example 2 adalah radium. So tadi dia sebut pasal decay. So sekarang ni decompose. Sama je lah. Radium decompose at a rate which is proportional the amount of present at any time. If 10% decompose into 100 years, what is percentage the original amount of the radium will remain after 1,000 years? Okay, kalau ikut cerita ni macam tak ada idea macam mana nak buat kan. Tapi kita boleh ambil sebab dia radian, kita ambil sebagai R lah. So cikgu ambil R Let R, biar kita ada jalan cerita sikit lah. Let R be the mass of radium at time T. T ni kita ambil sebagai years. Cerita dia macam tu lah. Dan dia cakap dr over dt is proportional to negative R. Boleh? Makin kecil lah negatif. Ataupun boleh ditulis sebagai dr over dt
is equal to negative KR. Okay, boleh follow kelas? Boleh follow? Boleh cikgu. Okay, kita proceed Boleh lagi. cikgu. So kita ada dr is proportional ataupun dr over dt is equal to negative KR. Kita pun dr 1 over R. Cikgu separate the variable, very simple one. So integrate sini negative K dt. Terus dapat jawapan dia ln R negative KT plus C. Exponent both side, sini tinggal R. Sini jadi exponent negative KT plus C. So sini R kita akan dapat A exponent negative KT. Andai kata nak tukar A sebagai R0 pun tak ada masalah. Boleh? A nak tukar jadi R0 pun tak ada masalah. Okay, so A kat sini apa dia? A kat sini adalah exponent C. Okay, kita teruskan dengan menjawab soalan dia. Kita tengok kat sini 10% decompose in 200 years. What is the percentage of the original amount of the radium will remain after 1000 years? Okay, andai katalah andai kata kita jadikan T is equal to 0 and R is equal to R0. Apa maksud dia? When T is equal to 0, dia punya radium, mass dia adalah R0 ataupun mass asal dia adalah initial R0 ni adalah initial mass. Initial mass. Kita ambil lah. Boleh sebab jawapannya nak dalam percentage. Okay, so kita teruskan. So yang pertama ni condition yang pertama, kita pakai untuk jawab ataupun untuk mencari mana-mana nilai A ataupun negative K. Basically when T is equal to 0, kita akan dapat A lah. Yang depan tu So when T is equal to 0, R is equal to R0. A exponent negative K times 0. Which is kita akan dapat A is equal to R0. Okay, kita pun tulis balik. R is equal to R0 exponent negative KT. Lepas tu dia bagi lagi satu condition. When T is equal to 200, second condition when T is equal to 200 years, R is equal to 10%, 0.1 R0. Setuju? Sorry, dia cakap 10% decompose. Sorry dia bukan 0.1, dia tinggal 0.9. Boleh, dia dapat 0.9 kat sini. Okey, cikgu teruskan kat sebelah ni, jadi cikgu teruskan kat bawah. Okey. Sekejap. Kita clearkan yang ni dulu. Bagi space kat bawah sikit. Okey, kat bawah ni Cikgu terus tulis kat bawah ni lah. So dia cakap when T is equal to 200, R is equal to 0.9 R0. Okay, so kita teruskan. Kita ada 0.9 R0 kat sini. R0 kat dalam. Exponent negative K times 200. Okay, R0 dengan R0 habis. Tinggallah 0.9 here. So kita ada exponent negative K 200. Okay, so apa kita buat? Kita akan lnkan both side. So jadi ln 0.9. Lepas tu kat sini ln habis, tinggal negative K 200. In other words, K adalah ln 0.9 divide by negative 200. Dan kena ingat, bila dalam ln dia kurang daripada 1 je, jawapan dia adalah negatif. Okey, cuba kita dapatkan dulu jawapan dia. K adalah, nak tinggal macam ni pun boleh nak tinggal macam ni pun boleh. K adalah negatif 1/200 ataupun nak tekan kalkulator dalam perpuluhan pun tak ada masalah. Ni jawapan kita. So cikgu tulis balik R is equal to R0 exponent negatif, tapi ingat dalam bracket dah ada lagi negatif 1/200
ln 0.9. Andai kata kita nak tulis dalam negatif ataupun dalam bentuk perpuluhan pun boleh. Okey, dah selesai. Ni kita dapat Ni adalah selepas kita guna second condition untuk mendapatkan R0 dan juga K. Okey, so sekarang ni soalan dia berapa peratus yang tinggal after 1000 years. Okay, so after 1000 years, so kita boleh kira when T is equal to 1000 years, apa nilai R? Okay, so kita cuba masukkan lah. Kita cuba masukkan. Okay. Apa dah jadi ni? Sekejap Okay, kita cuba masukkan. Kita nak cari R0 stay kat situ. Eksponen negatif 1/200 ln 0.9 T dia 1000. Okay, anyone boleh tolong cikgu dapatkan apa jumlah kat dalam ni? So 1000, kita tengok 1000 darab dengan ln 0.9. So 1000 darab dengan ln 0.9. Kita darabkan dengan negatif 1/200. Jawapan kita 0. Negatif 0.527. Should be positive sebab ada negatif kat depan ni. Should be positive Awak dapat kat sini negatif. Boleh? Ada negatif. Okay. So kita akan dapat kat sini adalah sorry? 5905. 0.5905. 0.5905. Sekejap, cikgu check, double check sekali lagi. Kita ada ln 0.9. Okey, 1. Lepas tu bahagikan dengan 200. Okey, darabkan dengan 1000. Okey, eksponenkan. Eksponenkan answer. So, eksponenkan answer. Boleh? So, kita akan dapat jawapan dia adalah 0.5905. Yes. So, cikgu ambil ni lah. 0.59 je. Okey. So, dia nak percentage. So, kita boleh ambil sebagai 59% of original mass. Alright. So nanti boleh double check jalan kerja dia. So cikgu recall balik, cikgu kita tengok. Untuk example tu dia pasal decompose. So ada perkataan rate proportional decompose ada perkataan decompose dan kita ada negatif lah kat sini. Dah ada negatif, kita akan buat separate the variable untuk solve differential equation. Kita akan dapat general solution dan menggunakan first condition T not is equal to ataupun T equal to 0, R is equal to R0 dengan second condition yang diberi kat sini 10% decompose in 200 years. Kita pakai sebagai second condition. Kita akan dapat satu nilai dalam bentuk macam ni. Lepas tu kita cuba menjawab soalan lah. Berapa yang tinggal kan? Okey, sampai kat sini. Okey kelas, sampai sini jelas tak? Okey kelas, sampai sini jelas tak? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Jelas Boleh kelas, jelas? Jelas cikgu. Okey. Boleh cikgu. Boleh okey. Kita proceed dengan satu lagi, Newton's law of cooling. Kelas lepas ni ada kelas ke habis dah? English. Ada English. Memang ada kelas lah.
Ada kelas ke lepas ni? Tak pasti cikgu. Tak pasti. Okey, tak apa. Cikgu teruskan dulu Okey. Kita teruskan. Cikgu, Ya. Ya, apa dia? mungkin tak ada kelas sebab Madam hari tu cakap lepas 15 dia pergi muat. Oh, okey. Tak, cikgu ada 2 example lagi ni. Ingat cikgu nak habiskan terus. Kalau sempat lah. Boleh ke? Boleh kok cikgu, habiskan. Habiskan Boleh cikgu. Alang-alang ada 2 example lagi. Okey, sebelum tu kita tengok dulu. Next adalah Newton law of cooling. So when an object has a temperature greater than the ambient temperature, ingat ambient temperature adalah room temperature. Room temperature. Lepas tu is cool according Newton's law of cooling. So apa dia Newton law of cooling? Ni ada kat sini. D theta over dt is equal to negative K theta minus A. Yang mana A adalah ambient temperature. Okay. So solution dia boleh guna separate the variable. Method ada kat bawah ni So kita tengok dulu separate the variable. Kita tengok yang theta minus A akan pergi sebelah sini, separate the variable. T akan pergi sebelah. Mungkin tak nampak apa yang cikgu cuba explain. Ni D theta over T negative K theta minus A, which is A ni kadang-kadang dia bagi alpha, kadang-kadang dia bagi dalam bentuk beta dan sebagainya lah. Dia hanyalah satu constant lah. Okay, D theta over dt sepatutnya. Lepas tu T dia tendang pergi sebelah sini. Theta minus A dia pergi letak bawah D theta, which is ada theta untuk diintegrate. Lepas tu negative K dt. Dan kalau kita perasan, dia sama macam case decompose tadi, dia ada negatif, tapi beza dia ada theta minus alpha atau theta minus A lah kat sini. Tapi konsep dia tak akan lagi jauh lah. So kita akan exponent both side, dapat bentuk macam ni. Dan kalau perasan, exponent negatif KT plus C duduk atas dia akan ubah jadi negatif KT times exponent C, which is akan jadi A exponent negatif KT. Sama macam decompose tadi, beza dia ada A kat belakang, atas susunan benda ni lah. Okey, setakat ni jelas. Setakat ni jelas kelas? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Boleh very simple one, cuma dia tambah sikit bahagian yang belakang tu. Okey. So tak nak bazir masa, kita teruskan lagi. Example 3 ni cikgu letak ke bawah terus. Takut jadi terlebih-lebih macam tadi juga. Okay, example 3. Okay, teruskan. Dia cakap a body temperature of is 190 degrees Celsius is cooled by immersing in a liquid at 60 degree Celsius. Ni dia punya ambient temperature lah. Persekitaran punya temperature, dia masuk dalam air. So air tu je lah akan jadi room temperature dia. In 1 minute, the temperature of a body has fallen to 120 degree Celsius. How long it will take for the temperature of the body to fall to 90 degree Celsius. Okay, dalam case ni nampak macam tak ada cerita pasal law of cooling tadi kan, Newton law of cooling. Tapi untuk example ni kita akan pakai law of cooling lah. Instead of pakai D theta, mungkin boleh pakai T. Tapi cikgu pakai theta jugalah kat sini. So D theta over dt is equal to negative K theta minus A. Cikgu pakai sama macam atas kan nanti lain pula jadi kan. So kalau dia nak pakai T kat sini, teruskanlah sebab temperature kan. Theta ni untuk temperature pun boleh pakai lah. Okay. Tadi dia cakap A. A adalah ambient temperature. So case ni, A kita dah ada lah. K theta minus 60 degree. Nak tinggal 60 pun tak apa. Tak ada isu kat situ. Okay. So kita start dengan apa? Dengan buat separate the variable. Boleh. Tapi sebelum tu ingat dia ada cerita dia. Let theta be temperature
Temperature of a body. Cikgu tak tahulah body apa ni. At time, case kita kat sini, minutes Okay, so kita teruskan. Cikgu alihkan d theta over theta minus 60 equal to negative k dt. Okay, now kita integratekan both side. So kita akan dapat ln theta minus 60 dalam bracket. Sini akan dapat negative kt plus c. Exponent both side, theta minus 60. Sini akan jadi exponent negative kt plus c. So theta is equal to 60 plus a exponent negative kt, which is exponent c adalah a. Alright, kita teruskan lagi. Okay, kita teruskan lagi. 60 plus a exponent negative kt. So macam kita fahamlah kat sini kita ada a dengan k, a satu constant, k satu constant. Cuba kita tengok balik soalan. Satu temperature, satu body temperature adalah 180. Apa maksud dia kat situ? Maksud dia kat situ adalah theta sama juga dengan 180 bila t sama dengan 0. Lagi, kita ada in 1 minute. So when t is equal to 1, theta adalah 120. Okay. So kalau perasan kat sini kita dah ada dua condition, yang mana condition yang akan membantu kita untuk cari nilai A dan cari nilai K. Alright, kita teruskan. Cikgu pakai yang pertama dulu So 180 sama dengan 60 tambah A tak tahu, eksponen negatif K darab 0. So 120 A jawapan dia. So dapat A lah. Daripada sini kita ada theta sama dengan 120 eksponen negatif KT. Boleh? Tambah 60. Lupa. Tambah 60. Tertinggal kat belakang pula. Okey. Dah. So yang pertama dah kita kita selesaikan yang satu lagi untuk dapatkan nilai K pula. Cikgu masukkan 120. Kita ada 60 kat sini. Kita ada 120 kat sana. Kita ada eksponen negatif K. Selepas darab dengan 1 lah. Okey. So yang ni boleh alih sebelah dapat 60. Yang ni dia jadi bahagi. So 120 eksponen negatif K. Okey. So yang ni ln setengah. Ln 0.5. Sini eksponen dah habis lah. Tinggal negatif. Negatif K. In other words, K adalah negatif ln 0.5. Okey. So cikgu pun tulis balik theta adalah 60 plus 120 eksponen negatif K adalah negatif ln 0.5 T. Okay, jangan confuse pasal negatif kat sini. Takut, oh ni dah ada negatif, kita pun tinggal negatif kat sini. So jangan confuse part tu. Okay, baca soalan lagi sikit. Dia cakap, dia nak masa. Dia nak masa untuk temperature of a body fall to 90 degree. So dia nak when T is equal to what? Bila theta dia adalah 90. So sekarang ni tugas kita adalah menyusun lah. Adalah menyusun balik jawapan dia. So cikgu buat kat tepi ni. Kita ada 90, ada 60, ada 120, ada eksponen negatif. Negatif jadi positif boleh? Ln 0.5 T. Boleh. So 90 tolak dengan 60 dapat 30. Bahagikan dengan 120. Kita ada ln 0.5 T. Okey kelas, boleh dapatkan nilai T. Sorry, ni ada eksponen lagi kan? Ni ada eksponen lagi kan? So, nak hilangkan eksponen, kita akan lnkan both side. Kelas boleh dapatkan
T. Yang sini nanti kita boleh dapat ln 30 120 sama dengan ln 0.5 T. Okay, so maksudnya ln 30 bahagi 120 bahagikan dengan ln 0.5. Cuba tengok kelas berapa jawapan dia kat sini. Dua. Exactly, 2. Ya. Okay, so 2 minutes. Wan, 5 minit lagi boleh? Okay, dah kita habiskan sikit Jadi cikgu ada meeting pula. Okay. Yang ni boleh Example tadi tu boleh? Boleh cikgu. Okay, so kita tengok last example. Electric circuit. So, awak bacalah sikit nanti pasal kat atas ni. Apa dia membebel ni, dia cerita dia. Fokus kita sekarang adalah bentuk ni. Bentuk yang dia buat ni sebenarnya adalah dalam bentuk first order linear differential equation. Kita baca dululah sikit kat atas ni cerita dia circuit ni dia akan pakai formula ni L di over dt plus R times I current lepas tu E apa dia kat atas ni dia tengok sekejap dia tak ada, tak cerita pasal E mungkin constant lah. Lepas tu L ni dia tarik pergi bawah, dia bahagikan ke setiap terms, so dia akan dapat bentuk ni lah. Dan bila kita tengok ni adalah bentuk folder first order linear differential equation. Okay, so RL adalah PT, EL adalah QT. Okay, so ni adalah proses yang mana kita kena pakai first order linear differential equation punya method lah. Okay, so daripada bentuk ni, nanti kita akan cari integrating factor. So cikgu tak nak sembang lebih lah pasal benda kat sini. Nanti awak cuba go through balik ni muka surat apa? Muka surat 18. Go through balik tapi ayat dia nak cerita penggunaan first order linear differential equation dalam menyelesaikan application ni. Okay, kita tengok terus example. Okay, example 4. Untuk pengetahuan lah dalam banyak-banyak soalan exam, example 4 ni ataupun jenis dalam example 4 ni which is menggunakan menggunakan circuit punya ni keluar hanya sekali sahaja daripada 2000 matrik kita buka, tahun 2000 matrik kita buka sampailah last sem ataupun last sesi. Dia punya keluar sekali je, cikgu tak ingat tahun bila tapi dia keluar sekali. So soalan ni sangat tak popular lah, sangat tak popular, tapi tak apa, kita pakai juga, kita tengok juga. Okay, kita tengok yang pertama tengok example 4 The basic equation governing the amount of current I in a simple RL circuit is given by di over dt plus 50I equal to 5 when t is equal to 0, I is equal to 0. Find the current at any time t. Okay, ceritanya macam tak ada cari perkara-perkara sama macam example 1, example 2, example 3 tadi. Tapi tak apa, kita teruskan juga. Kita tengok kita ada di over dt plus 50I is equal to 5. Ingat, ni adalah first order linear. First step adalah jadikan dia first order linear. So kita tengok dah cantik dah. Step 0 dah settle. Tapi dalam step 0 perlu identify QT which is 5, PT which is 50. Okay, step 0 dah settle. Step 1 mencari integrating factor. Okay, integrating factor VT is equal to exponent integrate 50 dt which is kita akan dapat exponent 50 t. Boleh kelas? Boleh kelas? Boleh cikgu.
Boleh. So ni integrating factor dah dapat. Step kedua, mendarabkan integrating factor dengan first term. So kita akan dapat exponent 50t di over dt plus 50 exponent 50t I 5 exponent 5t. Okey, dah. Lepas tu kita akan ambil yang part depan ni, cikgu tukar colour. Ni, ambil part depan, belakang tu biarlah. So dia akan jadi d over dt exponent 50t I, sini akan dapat 5 exponent 50t. Okey, so yang belakang ni, yang sebelah kiri dah settle. Yang ni je nak kita integrate. Yang ni akan tendang pergi sini, dt. So sini tak ada lah. Okey, so yang sebelah kiri automatik akan dapat jawapan dia exponent 50t I. Yang ni kita terus akan dapat 5 bahagi 50 exponent 50t plus c. So ni 1/10 exponent 50t plus c exponent 50t I. Okay, so perasan tak kita ada c kat sini satu? So c tu perlu dicari menggunakan condition yang kita ada. So condition yang kita ada when t is equal to 0, I is equal to 0. When t is equal to 0, I is equal to 0. So when I is equal to 0, yang sebelah sini jadi kosong. When t is equal to 0, kita tengok kat sini, when t is equal to 0, exponent 0, then kita akan dapat 1, so 1/10 tc. So c sama dengan negatif 1/10. Okey. Tak habis lagi. Sikit lagi. Kita teruskan kat sini. Cikgu tulis balik. Kita dapat exponent 50t I. Lepas tu kita ada apa tadi? 5/50 kan? 5/50 adalah 1/10. Kita ada exponent 50t tolakkan dengan 1/10. Okey, 1/10 ni kita boleh keluarkan exponent 50t minus 1. Kita ada exponent 50t. Jadikan I sebagai subjek. So kita ada 1/10. Depan jadi 1. Belakang jadi exponent 50t. Ada negatif. Okey, dah selesai. Okey kelas. Habis untuk kita punya topik 2. So cikgu stop sampai sini dululah. Boleh Cikgu stop recording. Dah settle dia masuk dalam drive cikgu nanti.